أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم كن معنا ولنا دائما يا أرحم الراحمين. Hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya akan mulakan perbincangan berkenaan dengan hukum hakam ibadat. Daripada mula-mula sekali, iaitulah berhubung dengan taharah. Pada 2-3 bulan yang lepas saya berbincangkan berkenaan dengan hukum hakam perkahwinan. Jadi selesai dah. Minggu lepas saya baca habis dah. Jadi hak ni bermula daripada minggu ni saya akan utarakan hukum hakam yang berkait dengan ibadat dalam buku yang sama. Iaitu saya akan mulakan daripada bab yang pertama sekali, iaitu bab yang taharah, penyucian. Sebagaimana yang diketahui bahawa bab-bab yang berkait dengan ibadat ni sangat penting untuk malam ni sebagai muqaddimah. Mungkin saya baca sikit je lah pada tu kita akan bincang serius lah lepas pada ni. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa ibadat merupakan suatu proses untuk menguatkan iman, untuk menyuburkan iman. Iman saja kalau tak ada penyubur dia, lama-lama dah orok-orok. Okey. Jadi kita tak boleh dengar lah siapa dah orok cetong. Dah orok. Dah kita kata boleh tahan sikit lah, kata dah orok cetong ni. Tak tahu nak kata lah. Jadi kita tak boleh kata istilah tu. Tapi kalau kita lok lama-lama, bukan setakat dah orok cetong, dah orok 2 cetong. Okay. Lama-lama kufur. Lama-lama dia akan jadi kita lari, ikatan iman terlepas terus. Tu yang bimbangnya kalau iman kita tidak subur. Jadi sebab tu mesti ada proses penyuburan iman. Kalau tak ada proses penyuburan iman, tidak ada pertahanan. Mudah sangat nak terlucu. Sebab iman ni berkait dengan hati. Perkara yang berkait dengan hati ni macam kita nak beli barang kok. Di rumah sebelum sampai ke supermarket akan main nak beli gini, warna ni dan sebagainya. Baju Melayu sepasang warna putih. Siapa dekat pasar, siapa dekat supermarket, dia beli baju batik. Tengok. Tu hati ke panggil. Hati. Asal nak beli sokok, balik-balik pi lembek. Itu hati. Kadang-kadang rasa nak makan nasi dagang, bertilah tengah jalan makan pagi. Tak. Dia pergi makan laksang tak setara 2 buku. Tengok ni hati. Hati ni dia mudah berubah. Jadi sebab tu perkataan hati tu qalbun dalam bahasa Arab. Qalbun ni daripada perkataan qallaba ya belaka tu, taqallaba. Qalaba ni boleh belak-belak, boleh berubah. Qalbun ni qallaba, boleh berubah, boleh dibelak-belak, boleh berubah-ubah daripada semasa ke semasa. Jadi sebab tu iman duduk mana? Iman duduk kat hati tu. Bahaya tu. Kalau iman duduk kat hati tu bahaya. Takut pagi ni Islam, petang karang tak Islam dah. Sebab hati. Macam kita kata buat tadi lah. Niat nak beli baju Melayu, balik baju batik. 2 lah pula. Tak umpamanya. 2 lah pula dikenal tak sekarang. Tak. Berapa ya? Kok 27 hias 90 sen je padahal. Tak, kena kata dah. Nak beli baju Melayu hok berapa? Hok 200 hias pasang. Buat balik-balik baju batik 2 lah 27 hias 90 sen. Saya nak katakan itulah hati. Jadi sebab tu oleh kerana iman duduk dekat tu, maka kita kena jaga sungguhlah iman kita biar subur. Hati kita pun subur. Tapak situ biar subur. Makna dia pokok hok kita sirang, kita letak baja. Tak sama dengan pokok hok kita tak sirang dengan tak letak baja. Tak kira lah, bukan kelapa sawit sajalah. Hak lain pun gitu juga. Jadi sebab tu cabaran hidup ni banyak. Kalau iman kita tak subur,
maka macam mana kita menghadapi cabaran-cabaran tu? Antara cabaran, tengok baru ni 2013, 2014, serangan kuat sungguh. Sedar-sedar mari Syiah. Lepas pada tu mari pula anti hadis. Tengah-tengah tu pula mari pula Komanggo. Kemudian Komanggo ke benda apa? NGO Malaysia, tak kira lah Islam dan Islam, yang menuntut hak-hak kebebasan, termasuklah boleh murtad, boleh pilih agama bebas untuk anak-anak dan sebagainya. Ini Komanggo. Lepas pada tu pula tengah-tengah tu pula ada lagi Tuhan Harum. Akan datang kita dah tahu pula apa ajarannya. Syiah tu adalah satu mazhab yang sesat. Dia bukan mazhab biasa, dia adalah ajaran sesat. Ada juga orang-orang setengah tu anggap barang mazhab. Dia mencela sahabat-sahabat Nabi. Mari golongan anti hadis bukan cela sahabat Nabi, cela Nabi terus. Cela Nabi terus. Anti hadis. Bayangkan anti hadis. Anti hadis bukan setakat anti hadis, anti selawat. Selawat pun tak ambuh. Bukan setakat tu saja, anti selawat. Kalau lock lagi, timbul pula mana golongan nama mendapa pun tak tahu, anti Quran pula lagi. Dalam Quran duk sebut wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kena tutup kepala lah maksudnya. Kena tutup rambut. Orang golongan anti hadis ni nampaknya bukan setakat anti hadis, anti Quran terus. Di mana Quran suruh tutup kepala, tutup rambut. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, tutuplah segala-galanya badan kamu ni melainkan dua je. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi pun ada. Kemudian kitab kitab Ahkamul Quran Al-Jassas pun ada, Ibnu Al-Arabi pun ada duk bahas. Boleh katakan semua kitab tafsir lah. Kitab Rawai' Al-Bayang pun ada sebut. Tak, makna kita kata aurat ni, orang perempuan ni aurat dia adalah termasuk juga rambut. Yang tidak auratnya dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Dalam kitab Az-Zawajir mengatakan aurat perempuan bagi mazhab Syafi'i yang mu'tamad adalah semua badan, muka masuk sekali, tangan masuk sekali. Ikut dalam kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Itu qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di sana ada juga pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Tapi pandangan kedua ni pandangan yang kurang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi ada dalam mazhab Syafi'i, iaitulah dua tapak tangan, maksudnya sampai pergelangan tangan ni, dan termasuklah juga muka dengan tapak tangan ataupun pergelangan tangan ni. Alhamdulillah adalah kaum mazhab Syafi'i begitu. Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa melainkan tapak tangan dan juga muka dan tapak tangan lah biasa orang sebut. Ada satu qaul lagi daripada Abu Hanifah, riwayat daripada Abu Hanifah, pengasas pada mazhab Hanafi, mengatakan bahawa termasuk juga bukan aurat ialah tumi. Tumi mana kaki ni hak bahagian bawah, hak benggih bawah, mana bawah pada buku lali tu. Tak? Kemudian mari Abu Yusuf kata, Abu Yusuf ni juga adalah salah seorang daripada pemuka ulama hebat dalam mazhab Hanafi. Dia mengatakan sampai sebahagian pergelangan tangan, maksudnya separuh lengan tak apa lagi. Sebahagian ni makna lebih kurang dalam separuh-separuh gitulah, gitu. Macam gambar buat tangan gini. Tak apa lagi orang puang ni. Kalau orang lelaki tak cakap ni. Orang lelaki tak ada masalah, orang tak cakap sangat bab orang lelaki ni sebab dia orang tahu belaka. Tak. Cuma dalam kes kita tentulah mana kes bola dan sebagainya, itulah ada isu ni. Mana nak katanya orang puang ada juga pandangan Abu Yusuf apa sebahagian daripada lengan boleh. Kalau tu dalam mazhab Hanafi. Tu mana setakat tu jelah, hak paling longgar hak tu jelah. Mari golongan anti hadis benda apa? Terus boleh dogo terus. Orang puang ni. Orang lelaki dogo tak apa. Kita kata orang puang ni dogo terus. Kenapa rambut rambut dah aurat. Kalau kita tengok bukan setakat anti hadis, anti Quran. Dan golongan anti hadis macam Kasih Ahmad tu juga, kalau kita baca buku dia bukan setakat anti hadis tetapi anti hudud. Hudud terang-terang disebut dalam Quran. Hukum jenayah Islam anti kepada hudud. Bayangkan. Tak?
hukum hudud yang ada 7 dalam Quran sabit, dalam hadis pun sabit, maka dia anti kepada perkara itu. Bukan setakat tu saja hak paling kita syok sangat siapa ke Nabi Muhammad SAW tak payah selawat. Terang-terang bercanggah dengan Al-Quran. Tu kata-kata ayat hadis ni, dia bukan setakat ayat hadis atau Quran. Terang-terang dalam Quran kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi dan mengucap salamlah ke atasnya dengan sesungguh-sungguh salamnya. Terang-terang Quran suruh selawat. Dah kita tak tahu cara selawat, maka Nabi ajar selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, macam tahiyat tu lah. Tak? Soal setengah-setengah orang nak baca Sayyidina ke tak Sayyidina tu khilaf lah. Benda tu tak payah kita nak bincang sini. Hamba pun tak ada bincang situ. Tak? Yang kata Sayyidina bid'ah, yang kata tak Sayyidina, ada kata Sayyidina ni sunnah, ada kata Sayyidina bid'ah. Allahumma salli ala Sayyidina saat ni. Tak? Kau tu benda kecil lah. Tak usahlah kita nak bincang benda tu. Kita bincang orang tolak selawat ni. Orang tolak selawat kepada Nabi Muhammad SAW ni. Bila sebut nama Nabi Muhammad tak payah sallallahu alaihi wasallam dah. Apa kata dah. Nabi ajar selawat tu macam mana? Mutawatir dah. Apa sahajalah bentuk selawat tak lari daripada dua perkataan. Perkataan as-salah dan perkataan as-salam. Tak lari. Sama ada fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke, sama ada masdar ke, sama ada apa pun, fi'il amar sekalipun, maka dia selawat. Ada dua perkataan. Perkataan salla dengan perkataan sallama, ataupun kata salli, ataupun perkataan sallim, ataupun yusalli, ataupun yusallim, ataupun as-salatu, ataupun as-salamu. Dua perkataan tak lari. Sama ada bentuk masdar, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, tak lari. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW, tak lari. Tiba-tiba orang yang hadis kata tak ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendewa-dewakan Nabi Muhammad selawat ni. Dia faham tak perkataan selawat? Selawat tu makna dia adalah puji-pujian daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan turunnya rahmat kepada Nabi Muhammad. Bila kita selawat tu menunjukkan kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni sebenarnya hamba, bukan Tuhan. Macam mana timbul selawat ni mendewa-dewakan Nabi Muhammad? Tak faham hamba. Kau mana bila kita selawat kita mendewa-dewakan Nabi Muhammad? Bila kita berselawat tu menunjukkan tanang dalam hati kita Nabi Muhammad tu manusia biasa. Tuhan nak suruh gitu hikmahnya. Tak boleh jadi macam orang kononnya orang Kristian menganggap bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Tak boleh jadi gitu yang timbul perkataan selawat tu. Supaya kita sentiasa ingat bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah hamba Allah yang memerlukan kepada rahmat Allah, yang memerlukan kepada pengampunan Allah, yang memerlukan kepada martabat yang tinggi yang diberi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat. Kau rasa iman kita, kau kuat penyembahan kita kepada Allah apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari golongan-golongan ni kalau iman kita tak subur ke mana? Sabar gok maunya tau. Sabar je rasa kalau sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang tengok mari. Kalau iman tak subur. Iman tak subur makan lalu dengan puak-puak ni. Puak-puak yang anti hadis, yang sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya anti kepada Al-Quran itu sendiri. Sebab tu baru-baru ni pada 7 hari bulan Mac, kita di Jabatan Fatwa, kita telah mengeluarkan fatwa Negeri Terengganu membaharui fatwa pada 7 hari bulan Mac baru-baru ni, mengatakan orang yang terlibat golongan anti-hadis tak lain tak bukan mereka jatuh murtad, keluar daripada agama Islam. Kalau mati tak boleh tanam di kubur orang Islam. Kalau mati tak boleh semayang jenazah dia. Kalau mati tak boleh ke bumi cara Islam. Tak boleh mandi cara-cara Islam, mandi kau anda ya guna-guna pun. Okey, dah anti-hadis kan dak kita kata. Kau anda dah selawat tambah dak. Dalam sembahyang jenazah mesti lepas pada takbir kedua, kenapa kita kena buat? Kita kena selawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan nak selawat pada Nabi Muhammad, nak sembahyang pada orang yang hadis, tak sabar langsung. Tak sabar. Okey, tak ada pasapah mana gitu. Tak ada pasapah atas dunia yang boleh menyokong gitu. Jadi kita keluar fatwa baru ni untuk menyelamatkan niat nawaitu kita adalah untuk menyedarkan orang Islam jangan terima golongan yang hadis ni kok mana-mana. Pun alhamdulillah kalau masyarakat Terengganu ni rasa insya-Allah tak orang yang kuat agama belaka tak
Tengok pada orang semayang Zuhur sekarang penuh orang semayang Asar pun penuh orang semayang Maghrib pun. Dulu kadang-kadang masjid tak hidup, surah je hidup. Tak, setengah-setengah masa dulu. Maknanya nak katanya bahawa tak hidup. Setengah-setengah masjid dulu tahun 80-an awal 80 ada hak subuh ada seorang mari ada. Tak? Keluk-keluk adalah seorang mari dah. Budak dan sebagainya kita kata dah. Maknanya nak katakan bahawa sekarang alhamdulillah kita semayang masjid mana-mana pun kalau bilang tiang tu ada 10 orang setiang, antara dua tiang. Dah kalau ada 4 tiang 5 tiang pun 40 orang. Dah ramai dah orang minat kepada agama sekarang ni. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sekarang ni orang duk nyanyi pun berebut-rebut untuk nyanyi lagu nasyid lah ni. Bukan lagu nasyid, lagu ketuhanan. Tak sabar langsung dia ni berjual heboh-hebat begini tapi nyanyi lagu ketuhanan. Okey. Umpamanya dak. DJ tengok dalam radio kalau kita tengok tazkirah pula kita. Tak, kalau saya dengar dalam TV radio apa nama ni Terengganu FM jelah hak sama dak. Hak yang klasik FM, klasik nasional tu. Tak, kalau pagi-pagi kita dengar lepas selagu dia ulah lagu ikut agama pula. Okey. Pandai orang semua orang minat ke agama lah ni tak, cerita beragama, ambil peluang daripada apa yang dia pegang jawatan apa pun untuk menerangkan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku peristiwa MH370 orang buat ulasan semua akhir sekali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tak berakhirnya apa? Kalau kita semayang ajak agama lain tu disuruh bayar cara masing-masing. Tak payah suruh apanya? Agama lain tak jadi dem bayar ajak je. Ya. Nak bayar ajak dah apa orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya. Kau ada ya kau tak suruh kita orang Islam bayar ajak cara Islam. Orang Buddha cara budaya. Orang Kristian cara dia. Orang Hindu noneh-noneh dia dan sebagainya. Tak payah ajar, tak payah sebut gitu. Kalau kita sebut gitu seolah-olah macam kita redha, macam seolah macam bayar ajak tu setara. Maya ajak ni hak ni tu salah satunya Islam. Tak boleh gitu, salah akidah tu. Kita suruh orang Islam saja berdoa. Orang kafir kok pandamong lah nak berdoa pun tak jadi mendi. Kalau jadi benda apa pun tu kebetulan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir ni doa dia mustajab hanyalah bila orang kafir mustajab doanya. Kalau ikut dalam Quran wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Doa orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ada satu doa je orang kafir kalau dia berdoa diterima oleh Allah. Kalau dia kena zalim. Dia sebut apa-apa keluar daripada mulut dia kepada orang yang menzalimkan pada dia, jadi tu. Tuhan mustajab tu sih. Tuhan makbul tu sih. Atas sifat dia orang kena zalim, bukan atas sifat dia kafir, atas sifat dia orang kena zalim. Mahanya nilai orang kena zalim ni tak di sisi Allah. Siapa orang kafir pun Tuhan beri terima lagi doa tu. Lambat ke derah ke tak kira, tapi Tuhan terima doa tu. Da'watul mazlum mustajabatun walau min kafirin. Kata Rasulullah SAW, doa orang kafir itu adalah doa orang kena zalim itu adalah mustajab walaupun daripada orang kafir. Walaupun daripada orang kafir tu saja. Hak lain tak usah nak mai ajak tak jadi benda. Jadi kita orang Islam tak payah nak campur aduk hak dia tu, kok pandai dia. Pok-pok dia biar tu imam dia seru. Ya, kesuruh mai ajak kita, pok kita orang Islam kena mai ajak. Tunaikan permintaan kepada Allah. Kalau MH370 umpamanya doa pada Allah. Hak agama lain kau anda jangan sebut. Agama lain berdoalah dengan cara jangan sebut. Macam redha je bunyi. Tak boleh gitu. Bahkan kalau dalam hati kata sama je tarah, berat selalu. Jangan tebang gitu. Jadi itu yang saya nak sebutkan sini, iaitu akidah kita kena jaga. Jadi pertahanan yang kuat akidah kita dapat jaga daripada apa? Apabila suburnya iman. Daripada mana kau suburnya iman ni? Hak ni kita nak bincang ni. Iaitulah hukum hakam ibadat. Daripada ibadat. Ibadat kita lah yang menguatkan iman itu di samping ilmu pengetahuan. Jangan pula ibadat saja sifat 20 tak belajar, jangan tebang. Ibadat kuat, tapi mayat lepas asam mayat sunat juga. Kuatnya ibadat tau. Pas mayat asam mayang sunat juga umpamanya. Mayang sunat tak tahu, bukan mayang sunat hak yang mana sabah lah, hak mana sabah tak apalah. Ini
Saja-saja semayang rawatib guana tak tahu lepas mayang asar. Sebab apa? Tak ada ilmu. Nak dekatkan daripada Allah, tak ada ilmu pengetahuan, maka dia akan jadi gitu. Jadi ilmu satu, yang kedua pengukuhan ibadat itu sendiri. Marilah kita buat ibadat dengan sepenuhnya seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW, sebab dia adalah penyubur kepada keimanan kepada Allah. Tengok dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh. Saya tengok dalam kitab Syekh Abdul Karim Az-Zaidan dalam buku Al-Wajiz fi Usul Fiqh, di antara benda yang boleh menguatkan usuluddin kita, usuluddin akidah kita ni adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kunci ibadat ni macam mana? Hak ni yang kita bincang start malam ni insya-Allah. Iaitulah taharah. Taharah ni makna dia bab yang berkait dengan suci, ya, bab yang berkait dengan penyucian. Macam mana yang dikatakan air yang boleh digunakan untuk berwudu? Macam manakah yang dikatakan wudu? Apakah yang dikatakan mandi wajib? Apakah yang dikatakan tayamum? Tayamum. Baru ni ada orang ngajar tayamum buat 3 kali sapu muka. Selok lah gitu. Tak, tayamum 3 kali sapu muka, jawab dia calor lah muka kan. Tak, main pasir-pasir tu calor juga. Adakah 3 kali sungguh ataupun sekali je sapu? Tak, umpamanya. Macam mana pula orang kata boleh tayamum kat dinding-dinding. Okey. Kat dinding-dinding apa nama ni, spital dinding. Spital kalau dekat masjid dinding, kita tepuk je dinding-dinding tiang ni umpamanya, kita nak tayamum, orang kata boleh. Gua ni cerita sebenarnya. Ni kita kena belajar lah. Sikit-sikit jadi ya tau. Kalau nak belajar banyak tu kena baca buku lah. Kemudian ataupun kita menadah kitab yang berkait dengan perkara itu secara detail. Untuk kuliah maghrib tak boleh nak detail benarnya. Tapi kalau untuk kuliah macam Datuk Ambok mengajar dah, hari apa, hari Senin ke hari apa? Hari Senin gitulah lebih kurang dengan, tak betul, hari Senin rasanya. Dia mengajar kitab pekohnya dengan detail-detail, sedetail-detail. Itu bagus tu. Itu yang kita teruskan tu. Tapi untuk kuliah maghrib ni, saya rasalah pada pandangan saya hanyalah kita sekali lalu gitu. Apa yang terfikir maka kita sebut, yang tak terfikir tu mungkinlah ada dibincangkan dalam kitab-kitab pekoh yang dibaca oleh tuan-tuan guru kita yang mengajar kita pada hari-hari yang tertentu. Tu bersuci, saya mula bacakan dalam hukum Islam. Soal bersuci dan segala selok-beloknya adalah termaktub bahagian ilmu dan amalan yang penting, terutama kerana di antara syarat-syarat sembahyang telah ditetapkan bahawa seseorang yang akan mengerjakan sembahyang wajib suci daripada hadas, dan suci pula badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan ia mencintai orang-orang yang bersih, orang yang suci, bersih, baik dari kotoran jasmani dan kotoran rohani. Surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi kalau kita tengok ayat Quran pun, kalau bab suci ni, di antaranya Allah Ta'ala kata wa yuhibbul mutatahhirin, dia suka kepada orang yang bersih, orang yang bertaubat dan orang yang bersihkan diri. Maksudnya orang bertaubat ni bersih hati. Tawabin tu orang bersih hati. Kalau kita bersihkan tangan kita daripada kekotoran, kalau kena najis, ataupun kita ambil wudu, ataupun seseorang itu bertayamum dan sebagainya, maka dia telah membersihkan, mutatahhirin, dia bersihkan jasad dia pula. Jasad. Jadi dua-dua Tuhan suka. Jadi sebab tu dalam bidang agama ni, kita ada 2 benda yang sangat penting kita buat selain daripada akidah. Iaitulah yang dipanggil, yang pertamanya ialah fiqh dan yang keduanya tasawuf. Jangan lupa 2 perkara ni. Jangan belajar fiqh saja, tasawuf tak belajar. Alhamdulillah, rasa-rasanya masjid ni pun ada belajar tasawuf tak? Okey, seorang pakar daripada Uniza, Dr. Manang umpamanya, dia mengajar dalam tasawuf. Teruskan pembelajaran tersebut. Sebab ni penting, tasawuf ni sangat penting. Sebab dia boleh membersihkan hati kita ni daripada kekotoran rohani yang menyebabkan amalan kita boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia 2 ni, tasawuf dengan fiqh. Fiqh orang lain pula, mungkin saya sikit setuh ginilah, dah sekali lalu gitu dan sebagainya. Dan mungkin ada orang lain mengajar lagi di waktu siang ataupun waktu-waktu yang lain. Jadi 2 ni kena belajar. Sebab tu dalam kitab Syiarus Salikin disebutkan,
kata-kata Imam Malik rahimahullah, dinasabkan kepada Imam Malik, iaitulah man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah wal faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Nah, ini kata Imam Malik, dinasabkan kepada Imam Malik, ada dalam kitab Sirrus Salikin. Barang siapa yang berfiqh, ambil fiqh saja, tetapi walam yatasawwaf, dia tidak bertasawuf, faqad tafassaq, dia menjadi fasik. Dia semayang molek, kalau tengok tamak ninah molek, rokok molek, sujud molek, bacaan molek, tahah molek, semua molek belaka. Tasawuf tak belajar. Tasawuf macam mana nak bersihkan hati tak belajar, nak bersih daripada riak tak belajar, nak bersih daripada ujub tak belajar, sum'ah tak belajar, maka faqad tafassaq, dia jadi fasik. Teman-teman, dah boleh dah sembahyang, tapi dalam hati nak tunjuk kat orang. Dalam hati ujub, aku seorang je sembahyang macam ni, ramai-ramai dak pakai belaka orang lain sembahyang, aku nampak. Dia mari gong. Ujub tu bahasa mudah gong senang sikit dah, gong kata dak. Dia rasa bangga diri. Orang lain semua dak molek belaka dia je. Dan dia rasa dia banyak ngadah orang sembahyang. Orang lain buat tahajud, kena tahajud. Tengok. Dah, di mentang-mentang dia sembahyang tahajud dah umpamanya. Maka dia pun rasa bangga diri. Rasa-rasaannya tak ada orang kampung ni, aku seorang je. Kok agak kaku dan rasa agak kaku lah bab tahajud ni umpamanya. Ataupun puasa-puasa sunat ni kau hari Senin Khamis, orang lain nampak jalan belaka dah umpamanya. Kita seorang je, ni mari gong gitu. Tu panggil ujub. Ada juga yang lain lagi, takabur dan sebagainya. Tak? Jadi dia pekoh molek, mayang molek, cukup lekat dah. Dengan pakaian lengkapnya, putih lepuk pakai dah umpamanya. Mayang awal waktu tapi tidak belajar tasawuf, bahkan tak tahu apa itu ujub, tak tahu apa itu sum'ah, riak dan sebagainya, maka orang tu tafassaq, dia jadi fasik. Mayang tapi jadi fasik. Tak guna dah. Wa man tasawwafa, barang siapa yang bertasawuf saja, walam yatafaqqah, dan dia tidak berfiqh. Tasawuf belajar kamai sampai ke makam ketujuh. Tak tahu makam ketujuh, maka kelapang ada kedau. Sampai makam ketujuh belajar. Maka kamai dia, tapi semayang Jumaat jarang-jarang je. Tinggi ingat tasawuf, pamai Jumaat tak pergi sebab apa? Takluk hati pada makhluk. Dia tak faham tasawuf. Tasawuf dia mungkin belajar dah habis guna tahu. Kalau kita bergantung sangat pada Tok Imam, hati kita bergantung pada Tok Imam, maka tak bergantung pada Allah. Baik sembahyang Jumaat. Takut jadi gitu. Tak, belajar tasawuf tanpa dihubung dengan fiqh. Tak, belajar tasawuf betul dah mungkin tak habis belajar tu, kemudian tak kait pula dengan hukum fiqh, dia akan jadi guna faqat tazandaq, dia akan jadi zindik. Dia akan jadi zindik. Orang zindik ni ialah orang yang benda macam tadilah, bab tasawuf kamai tinggi, tapi isap rokok. Kamai tau. Bab tasawuf kita hikang sampai tamat 3 kali. Hikang kita ikang tu hak Arab saja 3 kali. Jumpa kat stesen bar, isap rokok. Dah menapa tasawuf menapa gitu. Dah, orang tasawuf ni kau kuat. Zikir kepada Allah, kau kuat ingat pada Allah, tak ada rokok-rokok dah. Rokok ni boleh melalaikan daripada Allah. Ketenangan datang dengan rokok. Berat. Orang tasawuf berat lalu tu. Apa jawapan? Apa hukum dia? Dari segi hukum tasawufnya, orang tu ingat pada Allah. Orang tu kalau tak isap rokok tak dapat ketenangan. Berat. Sebab tu orang tasawuf bila sebut rokok, mula-mula kali kata haram. Sebab apa? Rokok ni mengganggu ingatan kita pada Allah. Ketenangan tu sepatut kita ambil daripada zikrullah, bukan ambil daripada rokok. Ni dah isap rokok tak boleh duduk. Buka punya bedil di bulan puasa tu, mula-mula rokok dulu kau tengok. Belajar tasawuf kan main dia. Umpamanya tu tengok. Jadi faqat tazandaq tak betul. Kadang-kadang belajar tasawuf kan main tapi tak ambil ukur pekoh, ngupak kat orang tak tahu nak kata. Orang lain buka tok koyok rambutan, semua bolak. Koyok rambutan, bolak lagi. Koyok tu yang bolak. Amba bila buka tak tahu ulat-ulat. Tasawuf dia tinggi, tahu makam tinggi tu. Tak? Tengok gong tak gong tak. Dia sebab apa? Dia tak ambil ukur pekoh. Jadi dia tidak berjaya dalam hidup dia. Dia jadi tazandaq, dia menjadi zindik. Jadi macam mana hak sebenar sekali? Wa man jama'a bainahuma faqat tahaqqaq. Barang siapa yang ambil fiqh dan ambil tasawuf dua-dua sekali, belajar fiqh betul, belajar tasawuf betul, kitab fiqh habis belajar,
kurang-kurangnya kitab Fathul Qari umpamanya, ataupun kita belajar kitab Jawi, kita Matlaul Badrin umpamanya, nak lebih lagi baca kitab Sabilal Muhtadin. Kalau kita agak nak lebih lagi kita baca kitab Mughni Muhtaj, belajar tasawuf. Usul tasawuf tu daripada awal kita belajarlah. Hak paling besar sekali kita belajar daripada kitab Ihya Ulumuddin, besar sangat kitab Ihya Ulumuddin, kita ambil hak rekasang dia. Imam Ghazali telah rekahkan lagi macam-macam lah bentuknya rekasan, direkahkan oleh ulama-ulama lain lagi, di antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Antaranya lah Bidayatul Hidayah. Jadi ini yang kita kena belajar daripada awal, sapalah ke beberapa kita faham, maka insya-Allah wa man jama'a bainahuma, barang siapa yang campur di antara fiqh dengan tasawuf, faqat tahaqqaq, hak tu hak betul sekali. Hak tu lah yang betul sekali. Jadi saya menyinggulah kepada pendengar sekalian, kepada hadirin dan hadirat sekian, jangan kita belajar saja. Kita kena belajar 3 perkara. Hak saya ambil sebut tadi 2 je. Akidah, tu jangan lupa. Yang keduanya tak fiqh ataupun syariat, dan yang ketiganya adalah tasawuf ataupun akhlak, ilmu akhlak. Tak. Ada setengah orang kata tak boleh nama tasawuf. Dan perkataan tasawuf ni kelang kabut dalam bahasa Arab. Nak kata daripada perkataan sof tak boleh. Naklah kata daripada perkataan sofa tak boleh. Tak. Hamba nak nama lain, tak boleh nama tasawuf. Nak nama terpulang. Tapi ilmu tu sama je. Ilmu tu sama, isi kandung tu sama. Iaitulah kalau kita ni ambil mana? Kita ambil daripada Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin berkenaan dengan ilmu tasawuf, kita ambil situ. Roh tasawuf tu diseratkan ke dalam urusan agama, dalam urusan kefiqahan, maka itu yang dikatakan Ihya Ulumuddin, kita ambil situ, punca situ ambil. Itu yang sebenarnya barulah kita akan mendapat petunjuk sebenar. Sebab Imam Ghazali ni dia bukan sembarangan ambil tasawuf, dia ambil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagai mukadimah taharah ni saya panjang sikit lah hak benda mukadimah tu dah. Minggu depan ni kita start fokus kepada satu lah, iaitu hukum fiqh. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara yang berikut. A. Alat bersuci seperti air, tanah dan sebagainya. B. Kaifiat, cara bersuci. C. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disuci. D. Benda yang wajib disuci. E. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Bersuci ada 2 bahagian. Nombor 1, bersuci daripada hadas. Bahagian ini tertentu dengan badan, seperti mandi, mengambil air sembahyang, berwuduk dan bertayamum. 2, bersuci daripada najis. Bahagian ini berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Kita sebenarnya bila sebut suci ni ada 2 perkara. Yang pertama, kita suci daripada hadas. Yang kedua, kita suci daripada najis. Dah ada beza tau. Beza. Hadas ni iaitulah benda kekotoran yang berbentuk maknawi. Dia kalau kita nampak hadas ni macam orang berjunub, macam orang tak ada air semayang. Orang tak ada air semayang, Dia nak semayang boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada hadas. Dah hadas tu, dah apa hadas? Tak ada, tak nampak. Tapi anggapannya ada kekotoran yang perlu dibersihkan dari segi sudut maknawinya, dari segi sudut rohaninya. Dari segi sudut maknawi lah. Perkataan rohani itu tak apa tepat, maknawinya. Iaitulah, maka benda yang kekotoran maknawi itu dipanggil sebagai hadas. Kalau kita nak nampak, kalau tak ambil semayang orang panggil hadas kecil. Hadas kecil itu nampak tak guana? Bentuk dia guana 4 segi ke 3 segi? Tak tahu. Tak. Tapi kalau kita kata najis, kita katalah najis itu adalah darah. Tu tahu. Darah tu warna merah. Darah tu bentuk cair. Dia berbentuk hissi ataupun berbentuk fizikal. Tetapi kalau yang hadas ni bukan berbentuk fizikal, tetapi dalam bentuk yang maknawi. Kita tak nampak hadas kecil itu guana. Jadi untuk mengangkat hadas kecil itu guana, mesti ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, terangkatlah hadas kecil itu. Maka halangan untuk kita melakukan ibadat sembahyang ataupun ibadat-ibadat yang memerlukan kepada wuduk, seperti tawaf, seperti nak sentuh Quran dan sebagainya, maka terbukalah kepada ibadat-ibadat tersebut. Mana boleh dah kita nak buat ibadat-ibadat tersebut. Itu hadas. Yang kedua adalah najis. Najis ni nampak terang-terang. Benda apa? Darah. Benda apa?
yang keluar daripada dubur dan kubur, sama ada binatang sama ada manusia. Tak? Yang apa nama ni yang dikatakan nanah. Okey, yang dikatakan nanah. Kemudian apa lagi? Yang dikatakan najis ni iaitu seperti arak. Arak tu najis mengikut pandangan jumhur ulama, kebanyakan ulama. Itu najis. Tak? Jadi saya nak katakan bahawa najis tu nampak. Najis itu adalah satu benda yang nampak, kita nak buang benda tu. Daripada kenampakan itu, maka dikatakan taharah ataupun bersih, bersuci daripada najis. Jadi bahagian hak kena najis ni dia tingkat kepada 3. Sama ada badan, pakaian dan juga tempat. Kadang-kadang kena pada badan kita, kadang-kadang kena pada pakaian kita, dan kadang-kadang tempat hak kita nak semayang tu. Tempat nak semayang tu ada tak lembu umpamanya. Maka nak semayang kena hilangkan dulu najis tersebut, barulah kita semayang di tempat tersebut. Itu. Macam-macam dan juga pembahagian air. Air nombor 1, air yang suci dan yang menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan pembersihan benda yang lain, iaitulah air yang jatuh dari langit dan terbit daripada bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air somor. Air somor ni air telaga, bahasa Indonesia air somor air telaga. Air ais, air ais. Air yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar daripada mata air. Daripada mata air lah. Orang Melayu kata pun mata air. Kalau sumur tadi tu bahasa Indonesia, kalau terjemah bahasa Melayu telaga lah. Telaga. Jadi yang pertamanya, air tu jenis dia adalah air yang suci dan menyucikan. Dia ada 2 power. Power yang pertama, dia suci. Suci tu guna kalau kena badan kita tak ada najis apa-apa. Tu dia katakan yang suci. Tetapi dia ada power yang kedua yang menjangkau kepada benda lain, iaitulah menyucikan. Di mana air tu kita boleh guna untuk menyucikan najis ataupun untuk menyucikan diri daripada hadas. Makna ada air yang suci saja tapi tak ada power kedua. Umpamanya air apa? Air teh, air kopi. Air kopi tu suci tak? Suci, batu kita minum air kopi. Pagi-pagi minum air kopi tak? Dengan nasi dagang 4.5 umpamanya tak? Okey, maka gitu juga dengan orang tu minum air teh tarik dah umpamanya dengan roti canai dah. Apa dia dah tahulah, waktu jarang makan dah umpamanya. Maka nak katakan bahawa bila kita kata air tu air teh, dia suci tak? Suci, tapi tak ada power kedua. Dia tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis dan menyucikan hadas. Maka dipanggil air suci, tidak menyucikan. Tapi hak pertama ni air mutlak, iaitulah air yang suci yang ada power yang kedua. Dia boleh menyucikan seseorang itu daripada hadas dan juga kalaulah terkena najis, bersih daripada najis. Begitu. Jadi kalau orang tanya, ada juga ke air suci tetapi tidak menyucikan? Ada lah. Air kopi, air melo, air apa lagi banyak dah. Pagi-pagi tu aja. Benda-benda ni, ataupun air buah-buahan, umpamanya air tebu, air apa lagi, air nyor. Air nyor dan sebagainya. Itulah air yang suci tetapi dia tidak boleh digunakan untuk menyucikan badan daripada najis dan daripada hadas. Tidak ada power kedua, maka dipanggil dia bukanlah air mutlak. Jadi air yang suci, air mutlak ni ialah air yang terbit daripada bumi ataupun datang turun daripada langit. Hak datang daripada langit ni pada zahirnya air mendapa, air hujan. Lagi mendapa lagi, air salji. Air salji. Lagi mendapa lagi, air embun. Kita nampak mari daripada atas. Tak tahulah takut hujan, ada ke hujan daripada bawah pun tak tahulah. Tak dengar lagi. Tak. Ni maknanya daripada atas, daripada langit ni. Kita langit lah, walaupun daripada awan pun daripada langit jugalah. Ada dulu ustaz saya cerita dulu masa saya belajar 80-an dulu. Dia kata ada orang naik kapal terbang. Tak. Oh nyala tak cerita lah. Tak. Maka dia ni kata, Tuhan kata turun hujan daripada langit. Tetapi tengok-tengok hujan tu daripada awan bawah tu. Tak. Maka tak betul Quran. Bila kita kata langit itu masuklah awan sekali. Okey. Air embun, air hujan, air salji, walaupun bukan daripada langit atas nu. Hak 500 tahun perjalanan zaman Nabi tu ceritalah, itu langit lain. Ini langit benda atas saja tak. Okey. Ataupun yang daripada bumi. Daripada bumi ni seperti
air sungai, air laut. Dah air lautan Hindi tu air suci tak? Suci lah. Dak, nama dia Hindi walaupun dia masih pekak macam mana pun, tapi dia datang daripada laut, daripada bumi, air telaga, air mata air, dan tak adalah tu je yang disebutkan sebagai air daripada bumi. Jadi saya berhenti setakat tu, insya-Allah minggu depan ni kita detailkan lagi apa yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada saya, dan saya bertaubat kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.